Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya, apa khabar tuan-tuan dan puan? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita teruskan perbincangan kita. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan ya sebelum kita mengakhiri Ramadan ya. InsyaAllah ni kelas terakhir lah sebelum Ramadan. Minggu depan dah berakhir Ramadan ya. Jadi tak sempat untuk kita buat kelas lagi. Jadi inilah last insyaAllah. Terima kasih kepada Haji Nazri ya. Jadi host untuk kita punya apa kita panggil ya, program kita pada hari ini. Jadi kita mula dengan memperkenalkan dua huruf jar ya, ataupun kita panggil sebagai preposition lah ya. An dengan min ya. Kalau tuan-tuan boleh tengok di skrin, perbezaan penggunaan huruf jar. Huruf jar tu ialah preposition lah. Min mana daripada, dengan an ya. Jadi biasanya min tu daripada, from lah ya. Kalau an tu tentang ataupun about something lah kita kata ya. Jadi kalau an tu tentang sesuatu lah ya, kita sedang berbincang tentang ya, an. Tapi kalau kita datang daripada min ya. Tapi untuk apa kita panggil, untuk apa ni, digandingkan dengan akhaztu ya, akhaztu. Jadi ada perkataan akhaza, tuan-tuan boleh tengok di kamus nanti ya, akhaza, hamzah di atas alif ya, kha dan juga zal ya. Hamzah di atas alif, kha dan zal. Jadi akhaza. Jadi akhaza ya, kalau kita gabung dengan tu di belakang ya, akhaza adalah fi'lun madin ya. Akhaza ni adalah past tense, dan bila kita gabung dengan tu di belakang tu ya, menunjukkan saya lah ya. Akhaz tu mana saya telah mengambil ya. Ini bahasa Indonesia lah ya. Akhaz tu saya telah mengambil. Ya, saya telah mengambil, saya kat belakang. Kalau kami, akhazna, kami telah mengambil. Jadi akhaz ya, zal tu ada sukun lah, akhaz tu. Asalnya akhaza. Akhaza mana telah mengambil. Ya, dia past tense 3 huruf. Kita dah belajar ada past tense 3, ada past tense 4 huruf, ada 5 dan juga ada 6 lah. Ya, 3, 4, 5, 6. 6 paling banyak, 3 minimum. Jadi bila kita kata akhaz tu maknanya saya telah mengambil ya. Dia past tense. Ya, tu di belakang menunjukkan pelaku dia. Ya, pelaku dia. Ya, pelaku ni biasa kita kata Muhammadun kan, Fatimah ya. Tapi di sini diganti dengan domir saja. Akhaz tu saya telah mengambil. Kalau akhazna, kami ya telah mengambil. Tuan-tuan kena, Kak Nora ini kena mute ya. Kak Nora ini tolong mute kan. Ya. Dia tak perasan tu ya. Sebab Ustaz tak boleh ni ya. Sebab Ustaz bukan host ya. Jadi tak boleh mute-kan tuan-tuan ya. Kak Noraini Nordin tolong mute. Nak minta apa, kalau ada siapa-siapa, Kak Zainab boleh tolong apa berkomunikasi dengan Haji Nazri, minta dia jadikan Ustaz sebagai host. Jadi Ustaz boleh tolong mute kan. Tolong Kak Zainab. Saya tak pandai Ustaz, tapi saya boleh kontak lah. Tak, kontak je. Bukan suruh buat, suruh kontak Haji Nazri, suruh Nazri buat untuk saya. Kak Noraini Nordin ni dia tak ada di depan apa gadget ni.
Assalamualaikum Kak Noraini. Okey, akhastu ya. Akhastu. Aku telah mengambil atau saya telah mengambil al-qalama ya. Al-qalam dibaca dengan al-qalama. Haji Asyari ya. Tak apa, kita lupakanlah. Nak buat macam mana? Kak Noraini dia tak dengar. Tak pun tak faham pasal apa dia tak dengar kita bercakap ya. Ya, Kak Zainab, boleh hubungi Haji Nazri. Dapat dia engage. Ustaz dah host Ustaz. Saya dah call dia tadi. Okey, okey. Okey ya. Jadi Ustaz kena buat dua kerja ni ya untuk memute-kan dia ya. Tak apa. Okey, sekarang tak apa. Haja Zainab pun dah dibuat host dah tu. Okey. Jadi boleh pergi ke Kak Mariatun dah? Belum? Saya minta dia buat saya jadi host juga. Dah. Tak apa, saya WhatsApp Ustaz. Okey, dia dah buat. Bantu. Okey, terima kasih Haji Nazri. Okey, kita fokus ya. Akhastu al-qalama min Ahmada ya. Ini ada semua benda yang kita dah belajar ni. Akhastu maknanya saya telah mengambil ya. Jadi mengambil tu, telah mengambil tu akhaza tu ataupun akhaz tu adalah dia punya past tense ya, verb dia lah. Kata kerja dia ya. Kemudian tu di belakang tu dia punya pelaku dia, dua dia. Ya, kita jarang jumpa lagi. Hari ni kita jumpa akhaz tu. Saya telah mengambil ya. Jadi tu di belakang ni adalah dia punya dua dia, pelaku dia. Ya, dia punya pelaku. Akhaz tu saya telah mengambil. Saya tu siapa? Saya tu pelakulah. Pasal apa akhaz tu saya tu pelaku, dia bukan apa ni apa? Dia bukan apa kita panggil dia peringkat awal tu ya, dia bukan subjek sebab dia berada di belakang verb. Ya. Dia berada di belakang verb. Ya, dia berada di belakang verb ya. Jadi bila dia berada di belakang verb maka dia dipanggil dua. Boleh faham Haji Asyari? Akhaz tu adalah dua. Okey. Boleh ya? Okey. Akhaz tu al-qalama ya. Jadi kita dah belajar ada verb yang memerlukan objek, ada verb yang tak perlu objek. Ya. Jadi ada verb yang perlu objek ya. Macam akhaza ni dia memerlukan objek. Di mana objek dia? Al-qalama. Al-qalama tu lah objek. Macam mana kita tahu dia objek? Ya, kerana dia yang pertama dia noun, ada alif lam ya. Di awal ya, dah tentu dia tak ada tanwin di belakang lah sebab ada alif lam di awal dan barisnya fathah. Al-qalama tu adalah objek ya. Al-qalama maknanya qalam lah ya, pen ya. Kemudian ada min ya, yang kita nak bincang ni dia punya preposition min ya. Lepas min Ahmada. Okey, soalannya apa Haji Asyari ya, pasal apa Ahmada? Pasal apa patutnya lepas pada min dia tanwin kasrah kan? Pasal apa tak boleh tanwin kasrah? Pasal apa? Abnormal noun. Ya, abnormal noun. Ya, abnormal noun. Abnormal tak boleh tanwin. Tak boleh tanwin. Dan dia tak boleh kasrah. Ya, tak boleh tanwin dan tak boleh kasrah ya. Dan dia sebab apa dia abnormal tu? Mungkin kita tak detail lagi ya. Sebab apa dia abnormal? Ya, dia abnormal tu sebab dia tak boleh menerima tanwin. Okey. Dia tak boleh kasrah. Okey, betul. Tapi sebab apa dia dianggap abnormal? Kerana bentuk dia tu macam bentuk verb, bentuk dia tu. Ya, Ahmada tu asalnya Ahmadu. Bentuk dia tu bentuk verb. Ya, sebab ha min dal tu ya, dalam bahasa Arab dia adalah verb. Ya, ha min dal ya. Macam seolah-olah alif di depan tu adalah ana. Ya, kalau Ahmadu maknanya seolah-olah kita nak kata saya sedang memuji. Ya, bentuk tu, bentuk. Ya, tuan-tuan beri apa ni tulis ya, hamzah di atas alif, ha min dal. Dari segi bentuk dia ya, dia punya form tu, form dia tu form verb. Ya, bentuk dia bentuk verb. Ya, verb kan kita kata Ahmadu. Ya, Ahmadu maknanya saya sedang memuji. Daripada ha min dal ya, hamida
dia punya present tense dia ialah yahmadu. Ya, kalau letak hamzah depan maknanya seolah-olah saya sedang memuji. Jadi bentuk bentuk verb, tapi dia bukan verb, dia noun. Yang ni nama orang Ahmad. Ya, sebab itulah dia tidak boleh ditanwin kerana dia punya bentuk tu ya adalah bentuk verb. Jadi tak boleh tanwin dan tidak boleh dikasrah. Sebab tu walaupun ada min kat depan, tetap juga ya min ahmada, tak boleh min ahmadin, min ahmadi tak boleh. Okey ya, yang pertama Ustaz nak tanya, faham tak ya ahmada tu mengapa tak boleh ditanwin? Kalau Haji Syahri okey. Pasal apa tak boleh tanwin? Pasal dia abnormal betul, tapi abnormal dari segi apa? Dia bentuk dia macam verb. Pasal bentuk dia macam verb ya. Okey, itulah ceritanya. Ya, kalau orang lain tak faham boleh tanya. Kak Mariatun okey? Kak Mariatun? Untuk contoh ya, akhastu al-qalam. Ustaz, ni Ahmada ni amzah di depan tu sama ke fungsinya dengan amzah yang akhoza tu? Oh, yang akhoza ni dia memang original. Dia bukannya additional. Okey. So, Original tu maknanya the original verb, the original huruf dia memang akhoza, memang. Dia 3 huruf. Akhoza. okey, so maknanya yang Ahmada ni amzah tu tambahan. Hamzah tu additional. Kita guna istilah hamzah original, hamzah additional ya. Jadi ahmada tu ya, root word dia kalau akhaza memang root word dia akhaza. Tapi kalau ahmada root word dia hamida. Root word dia hamida, bukan hamzah. Hamzah tu tak ada kena-mengena. Tapi kita masukkan hamzah tu ya untuk menjadikan dia verb ahmadu ataupun ya ahmadu lah ya. Jadi bentuk verb tu ya di sini kita tak jadikan dia verb, kita jadikan dia noun. Itu yang dia ada proses tu ya. Kerana Ahmad tu nama orang, tapi Ahmad juga adalah verb. Ya, asalnya adalah verb. Cuma di sini kita tak gunakan dia sebagai verb, kita gunakan dia sebagai noun. Oleh kerana dia noun ya, maka dia abnormal lah pasal bentuk dia bentuk verb. Ya, Haji Asyari dah jawab tadi. Bentuk dia bentuk verb. Kak Mariatun dapat tak Ahmada tu bentuk verb? Dapat tak? Faham tak dia bentuk verb? Sebab ada hamzah kat depan dia, Ustaz. Hamzah tu kan Anita, Hamzah Nun Ayolah, Yata. Anita, daripada Anita. Sebab tambahan tu lah. Sebab additional tu. Jadi dia jadi bentuk verb lah. Bentuk present tense verb. Present tense, bukan past tense. Ya. Kalau past tense, Hamida. Okey, faham. Ya, okey. Jadi oleh kerana dia abnormal noun, ya, maka dia tak boleh ditanwinkan ataupun tak boleh dibaris bawah. That's why kita baca akhastu al-qalama min Ahmada. Akhastu ya, saya telah mengambil. Kat mana verb dia? Akhaza. Kat mana dia punya dua pelaku? Tu kat belakang tu. Boleh ke tu jadi dua? Boleh. Ya, kerana dia termasuk apa kita panggil? Termasuk pronoun, ya, domir kita panggil. Al-qalam itu normal noun, ya, boleh diletak alif lam di awal dan barisnya ialah fathah di belakang. Min Ahmada, ya, min dia termasuk preposition, ada 9. Min makna daripada, ya. Ahmada bentuk dia bentuk verb tapi dia noun, oleh kerana dia abnormal noun, ya. Sebab bila noun tu bentuk verb dia abnormal. Ya, sebab noun patutnya bentuk noun lah. Pasal apa noun bentuk verb? Jadi bila noun tu bentuk verb, maknanya noun tu adalah an abnormal noun. Bila dia abnormal noun, maka dia tak boleh ditanwin, tak boleh dibaca 3 cara. Tak boleh baris bawah. Ya, itulah cerita dia. Jadi apa kesimpulan makna di situ? Saya telah mengambil ya pen itu daripada seorang lelaki ataupun seorang pelajar namanya Ahmad. Ya, saya telah mengambil pen itu daripada Ahmad. Itu tu duduk kat mana? Dekat alif lam tu. Kerana bila kita sebut itu maknanya dia spesifik. Ya, saya telah mengambil pen itu. Ya. Apa ni, I took the pen, ada the. I took the pen from Ahmad. Pasal apa kita kata I took? Ya, pasal dia past tense, I took. Ya, takkan nak kata I'm taking, ya. Dia dah jadi present present continuous, ya. Jadi akhas tu I took al-qalama, the pen, min Ahmad, from Ahmad. Ahmad tu bentuknya bentuk verb tapi dia noun. Oleh kerana dia noun bentuk verb, maka dia abnormal. Ya,
Oleh kerana dia abnormal, tak boleh baca tanwin dan tak boleh baca kasrah. Okey, siap. Kak Zainab, okey? Ada soalan? Saya faham dia berbentuk verb, tapi saya nak tanya kenapa baris akhirnya bukan domah? Sebab dia bukan subjek dan dia bukan dua. Jangan lupa ya, bahawasanya yang domah tu hanya subjek dan dua saja. Ya, ataupun dia predikat. Predikat boleh. Ya, kalau dia subjek, dia predikat ataupun dia dua. Lain pada tu, dia tak boleh baris domah. Ya, macam al-qalama kan? Akhaz tu al-qalama. Pasal apa tak al-qalamu? Pasal dia bukan subjek. Dia bukan predikat dan dia bukan dua, ya. Jadi dia objek. Bila objek fathah. Ya, ahmada kan? Ahmada. Jadi ahmada dia tak boleh baca ahmadu sebab dia bukan subjek. Dia bukan dua, dia bukan predikat. Dia apa? Dia adalah noun yang datang selepas preposition. Noun yang datang selepas preposition, barisnya di mana biasanya Kak Zainab? Noun selepas preposition, barisnya Kasrah. Kasrah. Oleh kerana tak boleh di kasrah sebab dia abnormal, maka the closest to kasrah is fathah. Okey. Boleh Kak Zainab? Dia jugalah. Tapi tak berapa clear juga Ustaz. Yang mana tak clear? Kita bagi clear. Tak boleh. Jangan sama-sama tak nak. Yang mana Ustaz boleh tolong? Saya confuse antara verb yang betul dengan verb yang apa ni? Ahmada ni kan dia bentuk Ahmada verb. ni dia present tense. Okey, sekarang Kak Zainab tulis ya, tuan-tuan tulis. Ya, cuba tengok. Okey, kalau nak senang faham, ambil kamus kuning. Kamus kuning tengok Hamidah. Siapa dah jumpa, bagi tahu muka surat berapa. Hamidal. Dah jumpa? 9. Berapa? Tapi 89. 96. Ya? Hamidah kan? 96. 89. 89. Sebelah kiri kanan? Kiri Ustaz. Sebelah kiri ya. Hamidah ya. Hamidah. Okey ya. Hamidah dah jumpa. Dia dekat hampir tengah-tengah lah. Hamidah Yahmadu. Jumpa ya. Okey. Muka surat 89. Ya. Tengok di sebelah kiri. Ya. Hampir-hampir tengah lah. Hamidal. Itu dia punya past tense verb. Hamidah. Ya. Kemudian dia punya present tense Yahmadu. Cuba tengok Yahmadu ni. Ya. Yahmadu ni present tense sebab dia ada Anita depan kan. Dia ada Hamzah Nun Yata. Kat sini ya. Pasal dia he. Ya. Sebab tu dia Yahmadu. Tapi kalau dia yang berpuji, Hamidah, mana apa mana Hamidah? Telah memuji. Ya. Hamidah telah memuji. Ya. Kalau Yahmadu. Ya. Jadi bukan pujian tu ya. Pujian tu salah tu. Ya. Jadi Hamidah Yahmadu ni maknanya memuji. Dia verb. Ya. Kalau pujian dia noun, verbal noun. Ya, Hamdan tu itu betul. Hamdan tu adalah pujian. Tapi Hamidah telah memuji. Okey. Kalau Yahmadu sedang memuji. Yahmadu tu kalau dia lelaki. Tapi kalau saya ya Kak Zainab, kalau Yahmadu dia lelaki. Kalau saya Ahmadu. Okey. Kalau saya ganti dengan Hamzah depan kan? Ahmadu. Kalau kami, Nahmadu. Kalau dia perempuan, Tahmadu. Kan Hamzah Nun Yata. Kak Zainab, okey? Ya Ustaz, okey. Okey, jadi kalau Yahmadu dia lelaki sedang memuji. Kalau Ahmadu saya sedang puji. Bentuk Ahmadu tu, ya. Bentuk Ahmadu tu adalah bentuk verb. Tetapi bentuk verb tu juga ya digunakan sebagai noun. Sebagai noun, ya. Jadi patutnya akhaztu al-qalam, tengok balik pada skrin. Akhaztu al-qalama min Ahmadu lah patutnya. Itu yang Kak Zainab tanya tadi, pasal apa tak Ahmadu, ya? Dia memang asalnya Ahmadu. Tapi sebab ada min depan dia, ya ada preposition,
tak bolehlah baca Ahmadu pasal ada min. Ya, jadi bila ada min, kita kena baca Ahmadi lah, betul? Ahmadi tak boleh baca pasal dia abnormal. Bila dia abnormal, dia hanya boleh baca Ahmadu dan Ahmada. Boleh tak baca Ahmadu? Tak boleh pasal dia bukan subjek, dia bukan predikat, dia bukan dua. Ya, tapi dia adalah noun yang datang selepas preposition. Maknanya dia tu adalah genitive noun dia panggil. Ya, dia bukan accusative, dia bukan nominatif, bukan. Dia adalah genitive. Balik pada kita punya perbincangan lama-lama dululah, ya, genitive. Genitive tu mesti baris bawah. Tapi tak boleh baris bawah, tak boleh kasrah pasal ada min, pasal dia abnormal. Sebab itulah kita baca Ahmada. Clearer ataupun sama macam tadi juga, Kak Zainab? Clear, Ustaz. Alhamdulillah. Okey, clearer ya, bukan clear ya, clearer. Ya, better understanding. Okey. Itulah cerita dia. Ustaz ulang balik, akhastu, ya, akhaz itu adalah past tense verb, ya. Tu di belakang adalah dua dia. Kalau orang tanya kita mana dua dia? Duanya adalah saya. Akhaztu, saya telah mengambil. Ya, apa yang saya ambil? Al-qalama, ya, bolpen. Ya, al-qalama. Pasal apa baca al-qalama? Sebab dia adalah, ya, adalah objek, baris dia fathah. Min, dia termasuk salah satu daripada 9 preposition yang menyebabkan, ya, noun yang datang selepas preposition, dia kasrah. Tapi sebab apa Ahmada tak boleh dikasrahkan Ahmadi? Kerana dia abnormal noun. Ya, bila dia abnormal, dia tak boleh tanwin, tak boleh baca 3 cara dan tak boleh baris bawah. Ya, tetapi, ya, kita nak tahu juga dia abnormal in terms of what? Ya, abnormal dari segi apa? Ya, jadi abnormality dia tu dari segi dia menyerupai bentuk verb. Tuan-tuan kena tak, apa yang Ustaz cakap ni tuan-tuan kena salin ya. Supaya nanti bila bertemu balik tuan-tuan dah boleh agak dah ya. Mengapa? Jadi Ahmada ya, dia diambil daripada kata dasar hak mindal. Kita dah tengok muka surat 89, hak mindal makna telah memuji. Kalau Hamida telah memuji, kalau sedang memuji atau akan yahmadu. Yahmadu kalau dia lelaki, he. Tapi kalau kalau saya, ahmadu. Ya, ahmadu. Bentuknya bentuk verb kan? Ya, bentuk dia bentuk verb. Tetapi dia adalah noun. Noun bentuk verb. Bila noun bentuk verb, faham je lah. Dia adalah abnormal. Ya. Hamada root word dia. Hamida. Oh, Hamida bukan Hamada. Mana ada buku tak ada buku 89? Ada, itulah tengok dalam buku ni Hamida kat tulis. Mana ada Hamida? Hamada tu mana ada Hamida? Kat mana Hamida tu? Hamida muka surat 89. Hamida. Mana ada Hamida? Okey, mana ada Hamada? Hamida. Betul, Hamida. Okey, soalan dia? Soalannya akak lah yang silap tulis Hamada kan? Bukan. Hamida. Okey, salah tulis. Okay. Tak, memang bentuk asal dia Hamidah. Ha, min baris bawah, dal. Okey. Akak salah tulis Hamada. Bukan, Hamidah. Memang dia Hamidah. Bentuk past tense ke present tense ni kita tak boleh buat sendiri. Tak boleh. Kita kena pakai, dia dah ada template. So kita kena ikut je template tu. Kalau dia Hamidah, is Hamidah. Tak boleh kita tukar. Boleh ikut Hamada ke Hamuk, tak boleh. Dia memang kena ikut saja. Ya, ini memang sami'na wa ata'na. Ya, you can never change. Ya, you cannot be creative, tak boleh. Ya, kita kena follow je Hamidah. Okey, ada soalan lain? Ya, tuan-tuan dan puan. Ya. Tak, dia ada banyak bentuk ke? Ada banyak bentuk lah. Tapi untuk Hamidah memang Hamidah saja, tak ada bentuk lain. Untuk this verb dia satu bentuk aja. Ya. Okey, ada lain tak ada? Kalau tak ada, ya, kita teruskan perbincangan kita ya dengan akhastu al-ilma juga. Yang tadi al-qalam, ya, ni al-ilma. Ya, tadi al-qalam mana pen, sekarang kita nak cerita pasal ilmu pula. Ya, akhastu ni bawah ni, ya. Ustaz punya cursor ni, cuba tengok. Cursor di bawah akhastu, saya telah mengambil. Ambil apa? Tadi ambil pen. Sekarang ambil ilmu. Ya. Kalau dia pen, dia something yang ya tangible. Ya, dia tangible object. Tapi kalau ilmu dia intangible. Ya, intangible ni maknanya benda yang kita tak boleh pegang. Ya, kita kata kemahiran berbahasa Arab. Ya, mana kemahiran tu boleh saya pegang? Tak boleh.
Ya, tapi kalau pen boleh pegang. Ya, saya memiliki kereta boleh dipegang, boleh disentuh. Ya, dia touchable kan. Tapi kalau ilmu untouchable, intangible object. Jadi bila dia intangible, kita tak boleh kata akhaztu al-ilma min, tak boleh. Kalau akhazta al-qalam min, akhaztu al-ilma an al-ustaz. Ya, akhaztu al-qalama min Ahmada. Akhaztu al-ilma anil ustaz. Ya, nun tu patutnya an, tapi oleh kerana ada alif, ya, oleh kerana ada alif lam kat sini, maka dia bagi bunyi anil ustaz. Pasal apa ustazi pula baris bawah? Sebab dia datang selepas preposition dan dia bukan abnormal noun, dia normal noun. So yang boleh baris bawah tu. Jadi ada beza antara dua preposition menggunakan akhaztu juga sama, ya, tetapi satu yang tangible, ya, al-qalam kita guna min, satu lagi intangible object, al-ilma kita kena guna an, tak boleh guna min. Ya, saya telah mengambil ilmu itu daripada ustaz patutnya. Min lah kan? Tak. Ya. Tapi kalau kita terjemah sama. Saya telah mengambil ilmu itu daripada juga. Kita tak terjemahkan an tu tentang, ya, ataupun about, tak. Kalau min from, ya, kalau an patutnya about. Tapi bila kita gabungkan dalam ayat, dia tak boleh terjemah sebagai about. Tetap juga, ya, I took the knowledge from juga, from the ustaz. Ya, ataupun from the professor lah, sebab al-ustaz dalam bahasa Arab merujuk pada profesor. Ya, al-ustaz, ya. Di universiti al-ustaz profesor. Kalau al-ustaz dekat luar, encik. Ya, tengok situasi. Kalau di universiti al-ustaz dia adalah profesor, full profesor. Tapi kalau dia di luar, ya, di apa kita panggil, ya, di jalan perjalanan, ya, itu kita panggil encik, mister. Al-ustaz kita panggil, ya. Jadi al-ustaz, ya. Kalau dia Ahmad, al-ustaz Ahmad. Ya, kita tanya dia, kat mana dia cakap tu? Oh, dekat luar. Kalau kat luar dia adalah encik. Tapi kalau dalam universiti dia adalah profesor. Perkataan yang sama dalam konteks yang berbeza membawa makna yang berbeza. Okey, apa soalan? Silakan. Ada apa? Kak Zainab, ada apa? Ilmu tu kira ada tanda noun kan Ustaz? Noun lah kan? Alif lam depan. Akhaztu is the verb kan? Apa dia? Akhaztu. Ya, akhaza verb dia. Dia punya dua dia tu kat belakang. Macam tadi kak. Same apa kita panggil same konsep. Cuma dia menggunakan an saja. Yang ayat pertama tadi dia gunakan min. Ya. Tengok kesel Ustaz ni dia guna min, ya. Akhaztu min. Sekarang akhaztu an. Ya. Pasal apa? Sebab yang dia ambil itu adalah ilmu. Sesuatu yang intangible object. Sedangkan akhaztu al-qalam dia tangible, dia benda yang boleh disentuh, ya, touchable. Bila dia touchable kita guna min. Kalau dia untouchable ataupun intangible kita panggil an, kita guna an. Itu jelah nak beza kan. Apa soalan yang boleh Ustaz bantu? Silakan. Ya. Kan maknanya an ni memang digunakan untuk yang dekat ayat mana-mana pun dia memang digunakan untuk yang mudah disentuh. Ya, betul. Min memang boleh disentuh. An tu memang tak boleh disentuh. Memang in any perkataan secara umum lah. Ya, kita tak boleh lah kata 100%. Ya, seperti secara umum, ya. Secara umumnya macam tu lah, sebab dia mesti ada exception kan. Tapi secara umum min untuk untuk yang tangible, kalau an untuk intangible. Ya, sebab ilmu macam mana kita nak pegang ilmu tu? Ya, dia apa kita panggil, ya, dia memiliki ilmu apa, ya, dia memiliki ilmu memasak. Kita tak boleh, ya, dia boleh apply tapi kita tak boleh pegang. Bagilah aku ilmu kau, ya. Aku nak juga ilmu kau tu. Ya, macam mana nak dapat kan? Kita kena tengok, kita kena observe, ya. Tapi kita tak boleh pegang dia. Macam mana nak pegang? Tak boleh. Jadi jangan tak boleh pegang tu an. Kalau boleh pegang min. Okey, ada lain? Ada apa? Silakan. Tak ada, ya, sebab tak nak mengulang muka surat ni lagi. Kalau ada silakan. Kak Jamaliah ada apa? Tadi Ya. saya dah tanya tadi apa pasal min dengan an penggunaan gitu. Ya. Orang lain.
Kalau ada lain. Kita tukar Ahmada tu nama orang lain yang boleh guna kasrah boleh? Boleh? Muhammadin. Okey, faham. Maknanya kita kena bentuk dia lah kan Ustaz? Kita kena bentuk apa? Ahmada berbentuk verb. Okey. So kita tak boleh kasrah. Tetapi kalau kita nama yang boleh maknanya normal noun lah. So Normal noun. Macam Muhammad. Boleh lah tanwin. faham. Boleh Okey. Akhaztu al-qalama min Ahmada. Sebab dia abnormal. Dia bentuk verb. Tapi kalau Muhammadun, akhaztu al-qalama min Muhammadun. Tak boleh lah Muhammadun. Walaupun boleh tanwin, tapi sebab pasal apa Muhammadun? Dia datang selepas preposition kan? Akhaztu al-qalama min Muhammadin. Okey, kita ganti pula perempuan. Apa? Cuba Kak Zainab cuba ya. Ganti dengan Fatimah. Akhaztu al-qalama min Fatimata. Tak boleh T. Sebab dia abnormal, dia ada tak marbuta. Pasal apa tak baca Fatimatu? Sebab dia after preposition particle. Dan dia bukan subjek, dia bukan predicate, dia bukan dia bukan apa ni, dua kan? Tu jawapan dia. Kalau Fatimah, Fatimata. Ahmada, kalau Ahmad, Ahmada. Tapi Muhammad, Muhammadin. Kalau Ali, Aliyin boleh. Ya. Ataupun apa kita panggil ya, nama-nama yang lain lah yang normal kita bolehlah baca. Okey ya, selesai. Ada lain sebelum kita berpindah ke tempat lain? Sebab ni page-page yang lain pula ya. Last, kalau ada soalan silakan. Ada apa? Ustaz, baca hadis tu dia banyak kata bin Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Itu sama Ustaz. An Abi ya, an Abi Hurairah. Abi tu tak ada masalah, boleh. Yang Hurairah tu lah. Yang Hurairah tu sebab dia ada tak marbutah kat belakang kan. Bila ada tak marbutah dia tak boleh lah di kasrah kan. Ya, walaupun dia patutnya boleh kasrah tak boleh. Tak marbutah hanya dhammah dan juga fathah saja. Hurairatu atau Hurairata. Boleh tanwin pun tak boleh sebab dia tak marbutah, mana boleh tanwin. Nama lelaki atau perempuan sama. Okey, ada lain? Terima kasih. Ya, sama. Ada tak ada ya? Kita tak balik ke sini ya. Okey. Okey, ya. Ni sekadar nak apa? Nak share je. Ini tajwid ya, tapi Ustaz nak share je. Ana dalam Quran ya, ana. Nak baca panjang atau pendek? Ana biasanya baca pendek. Ya, jadi ana ya, ada hamzah depan. Ana makna saya, ya. Jadi boleh apa kita panggil? Ya, boleh baca panjang ke pendek? Patutnya baca panjanglah. Ana panjang. Ya, tapi tak dibaca panjang. Kalau kita waqaf ya, baru boleh baca panjang. Ya. Contoh kita kan min ana boleh panjang. Tapi kalau ana tu duduk tengah-tengah tak boleh panjang. Ya, ana. Ya, ana apa kita panggil ya? Ana a'malu ya, ana a'malu tak panjang. Itu tajwid lah ya. Kebetulan jumpa tu saya share ajalah ya. Ana dengan makna saya ya. Bukan inna, itu sesungguhnya saya. Sesungguhnya kami. Ini ana saja, saya, ana. Ana, anta. Ana saya, anta awak lelaki, anti awak perempuan. Nahnu kami. Ya, ni ana ya. Kalau di akhir ayat, kalau kita waqaf, boleh dibaca panjang sikit ya dengan 2 harakat. Ana boleh. Ya. Tapi kalau dia tidak berada di akhir ayat, dia duduk di tengah-tengah, kita hanya boleh baca tanpa panjang. Maknanya dia bukan huruf mad. Ya, dia tak boleh dipanjangkan. Walaupun 2 harakat tak boleh. Okey, ya, selesai di situ. Ustaz, Ya. nak tanya daripada Quran boleh tak? Memang subjek kita ni memang tajuk dia Quranic Arabic apa kamar itu. Okey. Muka surat 75 Ustaz. 75 surah apa tu? Surah Ali Imran yang kita Ali Imran. baca pagi-pagi tu. Okey. Baca pagi lagi. Ayat 191. Ayat 191, okey. The question is? Question is, kan yang Rabbana tu, ni. Rabbana, ya. Yeah. Lepas tu 2 baris baris bawah dia, ada Rabbana juga. Akak tengok dia punya makna tu sama, wahai Tuhan kami. Okay. Tapi cuma nak penerangan dia punya baris tu.
Rabbana yang tu apa ni fathah, yang bawah pun fathah, ada ombak tu. Apa beza dia berdua ni Ustaz? Oh, ya. Jadi secara umum kalau Quran Ustaz sama je, tak ada beza. Ustaz mengharap Kak Mariatun tanya pasal apa baca Rabbana bukan Rabbuna. I expect you to answer to ask that kind of question. Pasal apa Rabbana? Dia kan di awal ayat kan? Awal ayat patutnya Rabbuna kan? Pasal apa tak Rabbana? Ya. Tapi Kak Mariatun tanya baris ya, secara umum kalau Quran Ustaz sama aje. Tak ada beza ya. Lain Quran lain agaknya ya. Mungkinlah ya. Tapi secara umum ya dia tak ada signifikan sangat ya. Yang signifikannya pasal apa? Robba. Pasal apa fathah? Ya kalau robba tu seolah-olah macam dia objek kan. Kalau robbu macam dia subjek ataupun dia dua. Ya, itu yang patutnya Kak Mariatun tanya. Jadi Ustaz jawab yang Kak Mariatun tak tanya ya. Yang Kak Mariatun tanya tu Ustaz tak boleh jawab. Ya, mungkin boleh tanya kat orang lain lah ya. Rabbana dibaca dengan Rabbana sama ada pada ayat 191 atau pada ayat 192 ya, dan 93 ya, ada Rabbana tu ada 3 tempat tu. Ya, ada 4 tempat Rabbana bawah lagi, ada 194 pun ada. Ya, jadi 191 ada Rabbana ma khalaqta hadza batilan ya. Ini 11 ayat yang kita baca ketika kita bangun tidur kan ya. Seperti mana disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Nabi bila bangun daripada tidur ya, especially sebelum subuh lah ya, Nabi bangun tahajud tu, Nabi bangun, Nabi menghadap kiblat lah biasanya, dan Nabi sapu muka ya, sebab baru bangun kan, Nabi sapu muka ya sekali. Kemudian Nabi pun baca inna fi khalqis samawati wal ardh daripada ayat 190 ya, sampailah ayat 200, agak panjanglah sikit ya. Maknanya ya kita kata 5 minit jugalah ya, sekitar ni lah ya, 5 minit ya, tak sampailah 10 minit, lama sangat kan. So kita baca menghadap ke kiblat ya. Kalau kita dah hafal lagi baguslah ya, ataupun kita laminate kan saja kan, laminate dan kita tampal dekat dinding ke, ataupun ya kita dah siapkan dekat buku nota kita, silakanlah. Jadi Rabbana tu ya, patutnya macam kita kata ayat yang ke 193 tu. 192 pun sama, Rabbana innaka. 193 Rabbana innana. 194 Rabbana wa atina. Semua Rabbana ya. Jadi kalau kita nak kata dia subjek, mesti Rabbuna. Dia bukan subjek. Tapi pasal apa? Nak kata dia dua, tak boleh. Pasal dua dia datang selepas verb. Macam tadi akhastu kan. Ya, ni tak ada verb. Ya, mana ada verb? Verb dia datang kemudian, macam ayat 192 Rabbana innaka man tudkhilina. Tudkhil tu adalah verb dia. Ya, dekat belakang. Ya, ayat 193 Rabbana innana sami'na. Verb dia kat belakang. Rabbana semua kat depan, ya. Pasal apa dia baca dengan fathah? Sebenarnya ada huruf yang dibuang kat depan tu, Kak Mariatun. Patutnya ya Rabbana innaka man tudkhilin nar. Ayat yang seterusnya ya Rabbana. Ya, bawah pun ya Rabbana, ya. Jadi ya tu dibuang. Ya, kerana understood. Quran ni macam tu. Kalau benda tu understood dalam kalangan masyarakat Arab, maka ya tak perlu diletak ya tu. Jadi oleh kerana ya tu tak diletak ya, oleh kerana ya tu adalah huruf asal, maka dia tak boleh baca ya Rabbuna, tak boleh. Ya mesti Rabbana, ya Rabbana, bukan ya Rabbuna ya. Walaupun ya tu dibuang ya, dia apa kita panggil dia hidden ya, dia ada sebenarnya tapi dia hidden ya, tak nampak, tapi tetap baris dia ialah Rabbana, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Wahai itu duduk kat mana? Dekat ya itulah, ya wahai Rabbana Tuhan kami. Rabbana tu bukannya wahai, tak. Wahai itu duduk kat ya alif tu. Mana ya alifnya? Hidden. Ya. Walaupun ya alif tu hidden, tapi tetap juga dibaca dengan Rabbana untuk menunjukkan bahawasanya originally ada ya kat depan tu. Kak Mariatun dapat tak? Dapat Ustaz, tapi kalau macam kita yang tengah belajar ni, kalau kita nak kupas ayat ni Rabbana is because of a hidden ya, macam mana kita nak tahu Ustaz? Ayat memang kena belajar. Hidden. Ya, memang kena belajar lah. Sebab tu kita punya reading tu guided reading, ya.
Jadi ustaz yang apa, kalau kita buat tadabbur Quran, kalau kita buat tadarus dia akan betulkan tajwid je. Tapi kalau dia naik satu tahap, ya, one apa kita panggil one level above, dia kita panggil tadabbur. Tadabbur tu baru dia ceritakan. Ya. Pasal tadarus, ya, memang fokus dia pada makhraj dan juga pada tajwid. Ya. Even yang bawa perbincangan tu biasanya imam-imam saja. Tapi kalau tadabbur, tak boleh, tak cukup imam. Ya, sebab imam bidang dia adalah tajwid, bidang dia makhraj, bidang dia taranum. Ya, tapi kalau ustaz-ustaz, ya, guru-guru yang mengajar tafsir Quran sebagai contoh, yang mengajar bahasa Al-Quran, ya, kita lah yang teguh. Ya, sebab tu ustaz biasanya kalau datang untuk apa kita panggil program tadarus, ustaz akan masukkanlah elemen tadabbur ni, ya. Kita buktikan kepada mereka bahawasanya tuan-tuan dan puan-puan, tajwid dan makhraj tak cukup. Ya, sebab tapi macam biasalah, kalau orang tak minat, kita cakap dia dengar macam tu je lah. Nak buat macam mana kita tak boleh paksa kan. Tapi kalau di peringkat tazkirah contoh, ya, contoh macam kita kata malam tadi contoh, ya, imam baca surah apa dia baca. Bila dia baca surah tu ada berkaitan dengan doa Rabbana, maka ketika tazkirah untuk malam tersebut, ustaz akan bawa ayat yang sama. Ya, tuan-tuan tadi dengar tak imam baca? Dengar kan? Imam tadi baca, contohlah, ya, imam baca ayat 193 surah Ali Imran. Katalah dia baca yang ni. Ustaz pun akan hurai. Ya, tuan-tuan tahu tak sebab apa kita baca Rabbana bukan Rabbuna? Ya, jadi dah tentulah orang tanya, sebab apa, ya? Pasal, ya, ada huruf ya alif depan tu yang dibuang. Ya Rabbana. Kalau Rabbuna, ya, dia tak ada ya depan tu. Macam Suratul Kahfi. Ya, mari kita tengok, ya, Suratul Kahfi. Mari kita buka Suratul Kahfi, ya. Surah yang ke-18, ya, muka surat yang awal. Ya, Suratul Kahfi, mari kita tengok Suratul Kahfi. Suratul Kahfi muka surat berapa? Muka surat yang ke-294. Mari kita buka 294. Mari kita tengok. Dia ada dua Rabbana. Dia ada satu Rabbana, satu Rabbuna. Okey, dah jumpa? Muka surat 294, dah jumpa? Okey, Kak Mariatun, jumpa? Jumpa. Okey. Mari kita tengok ayat yang ke-10 dulu. Ayat yang ke-10, ya. Ayat yang ke-10, ya, yang kita biasa baca, iz awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana. Macam tadi juga, macam Ali Imran tadi. Pasal apa Rabbana? Pasal ada ya depan dia. Tapi ya tu hidden. Ya, ya tu hidden. Ya, bila dia hidden, bacaan Rabbana tetap Rabbana. Pasal ya tu ada. Tapi dia not written. Ya, it is hidden. It is not written but understood. Ya, yang understood tu lah yang kena belajar, memang kena belajar lah. Tu tak ada pilihan lah. Kalau orang tak belajar, memang tak dapat lah. Dia kata, mana pula ada ya depan? Kau tak faham. Kau tak tahu, kau tak pernah belajar. Ya. Jadi, kadang-kadang kita jangan berdebat lah dengan orang yang tak belajar. Kalau kita berdebat, buang masa. Sebab dia tak belajar. Ya, sebab tu Ustaz, kalau kita tengok orang tu tanya soalan, lain macam soalan dia. Tak apalah, kita kata ni bukan, ini adalah satu disiplin yang tertentu. Ya. Jadi, orang yang belajar, dia faham. Ada pula, ya, 2-3 orang depan tu yang belajar pasal dia sokong. Okeylah, alhamdulillah lah. Kalau semua diam je, mati kutu juga kita. Payah, ya. Sebab orang dia tak belajar. Ya, dia tak belajar kan. Ya. Dia bila tak belajar, macam mana kita nak terang? Dia tak tahu. Ya. Jadi apa kita panggil, ya. Macam perkataan macam bahasa Inggeris kan. Looking forward kita kata. Ya, I'm looking forward to apa? I'm looking forward to go to Makkah. Ke I'm looking forward to going to Mekah? Haji apa? Haji Asy'ari. I'm looking forward to go ke I'm looking forward to going? To go. Ya, I'm looking forward. To go. To go ke to going? To go. Cuba tengok grammar, buku grammar. Ya, looking forward. Ya, looking forward to go ke looking forward to going? Ya, cuba tengok grammar, ya. Tak apalah, ya, Ustaz bagi contoh je, ya. Jadi maknanya apa dia? Kamar itu To go ya Ustaz. Go. Kenapa? To going. Apa dia? Tak ada masalah apa-apa kan? Salah, to go ke to going? Go. To go juga, ya. Okey, nanti balik apa ni, buka buku grammar, cuba tengok. To go ke to going? Going Jangan. Ya.
Memang sepatutnya I'm looking forward to go. Ya, pasal lepas tu dia go. Memang biasanya. Tapi ada tak exception? Ada exception. Ada exception. Ya. Apa ni? Tak percaya tengok buku grammar. Tapi buku grammar yang standard lah. Ya. Jangan tengok buku grammar kecil-kecil kan. Paling kurang kena tengok buku grammar Betty Azhar. Ya, Betty Azhar. Ya, Betty Azhar tu kita gunalah masa time zaman ustaz dulu lah. Ya, kita guna Betty Azhar tu untuk ambil TOEFL. Ya, tu memang buku yang kita gunalah. Ya. Jadi kalau tengok Betty Azhar, cuba tengok. I'm looking forward to go ke to going. Cuba tengok. Ya. Jadi macam itulah ya. Yang kadang-kadang dia menyalahi kaedah asal. Ya. I'm looking forward to hear from you ke to hearing from you. Itu lagi senang ya. I'm looking forward to hearing from you. Pasal apa tak to hear? Dia memang ya. Itu susahlah nak cakap sebab dalam buku grammar kata ing ya. I'm looking forward to hearing from you soon. Ya, I'm looking forward to hearing from you soon. Kalau looking forward lepas tu ing. Bukan to hear, bukan. Salah. Ya. Jadi kita kata saya dah biasa. Biasa bukan makna grammar betul. Ya, jadi itulah cerita dia. Boleh ya? Okey, tak apa. Habiskan Rabbana tadi. Ayat 10, faqalu Rabbana. Ya, ayat 10 faqalu Rabbana. Okey ya. Kalau ayat yang ke-14 cuba tengok. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu juga. Pasal apa faqalu Rabbana ayat 10? Sekarang ni faqalu Rabbuna. Pasal apa? Ya. Pasal faqalu Rabbuna, pasal ayat 14 ini depan Rabbuna tu tak ada ya. Dia tak ada hidden ya, tak ada. Dia tak ada hidden ya, ya. Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Rabbuna di sini adalah merupakan subjek. Bila dia subjek, dia tak boleh dibaca dengan Rabbana, tak boleh. Ya. Kita kena baca dengan Rabbuna. Okey, ada soalan? Sila tanya. Kalau ada soalan, silakan. Ya. Rabbana yang ada gelombang tu is 4 harakat kan Ustaz? Rabbana yang ada gelombang. Harakat kan? Lepas dia kena tengoklah ya. Kalau lepas dia ada apa kita panggil? Kalau lepas dia ada hamzah, ya hamzah qata'i, tu mungkinlah. Yang without 2 lah Ustaz nak kena tengok balik ya. Tak tengok balik ayat tadi ya. Sebab tu Ustaz kata tadi sebelum kita pindah tu kita habiskan dulu perbincangan ya. Sekarang kita nak kena balik ya kepada ayat tadi. Okey Ustaz tengok balik. Ali Imran ya. Surat berapa tadi? Di hujung ya. 190. Ya, mana ayat dia tadi? Rabbana innana ya. Satu lagi tadi Rabbana faghfir lana. Okey. Ya betul ya. Jadi pada ayat 193 tu ada 2 Rabbana. Rabbana yang pertama ya sama juga dengan 192 sama juga ya. Rabbana yang diikuti oleh hamzah qata'i. Ya, Kak Maritun tengok balik muka surat 75 tadi. Rabbana innaka. Ya, Rabbana yang panjang tu Rabbana innaka. Sebab dia dibaca dengan lebih panjang lah ya. Dia boleh dibaca dengan apa kita panggil 4 atau 5 harakat. Ya, Rabbana panjang innaka. Tapi kalau Rabbana faghfir lana dia baca pendek. Ya, ayat 193 tu senang kalau tengok. 193 Rabbana innana tu panjang. Rabbana innana 4 dan 5 harakat. Tapi kalau Rabbana faghfir lana baris yang kedua tu ya, ayat 193 itu tidak dipanjangkan. Tak ada yang gelombang macam Kak Maritun tanya tadi. Pasal selepas tu bukan hamzah qata'i, selepas tu rafa. Okey, dapatlah tajwid dah. Cantik. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Zainab. Ya, baru kita nampak dengan jelas. Okey ya. So balik pada Rabbana tadi yang kita bincang pada suratul Kahfi tadi. Ayat 10 faqalu Rabbana. Ya, faqalu Rabbana dan dia panjang juga ya. Pasal lepas pada nun alif tu ada hamzah qata'i. Bila hamzah qata'i, hamzah betul tu, maka kita kena ada gelombang tu sebab dia baca 4 dengan 5 harakat. Ya, walaupun dia adalah mat apa kita panggil ya, mat
dia adalah mat lazim ya. Dia bukan mat lazim, mat apa dia panggil ni? Mat jaiz. Dia adalah mat jaiz. Ni tajwid lah tuan-tuan. Ustaz tak nak sentuh tajwid banyak sangat. Ya, sebab ya nanti tuan-tuan jadi keliru pula ya. Tak apa. Kita tengok bahasa Arab dia. Jadi Rabbana yang pertama kerana ada faqalu Rabbana ayat 10 pasal ada hidden ya. Tapi kalau Rabbana ya pada ayat yang ke-14 dia tak ada hidden ya kat depan. Dia jadi subjek. Bila dia jadi subjek kena baca Rabbuna lah dhammah. Sebab dia subjek. Kalau dia dua baca Rabbuna. Kalau dia predicate Rabbuna. Okey, ada soalan silakan. Ada apa nak tanya? Okey ke? Ajar Syari okey ke? Untuk yang muka surat 294 tu, yang Suratul Kahfi, okey ke? Boleh dapat? Tapi nak kenal yang mana yang mana ada hidden ya tu tak tahu lagi, tak pandai lagi. Senang je yang kalau Rabbana ada hidden ya, Rabbana hidden ya lah. Kalau Rabbuna tak ada hidden ya. Tengok baris je. Rabba hidden ya depan. Oh, itu tanda yang ada atau tak ada Okey, ada atau tak ada je. Itu aje. Okey, orang lain ada soalan je. Dalam Quran asal Rabbana je makna there's a hidden ya ya. Biasanya hidden ya lah ya, sebab dia ada wahai. Bila kita tengok terjemahan pun dia ada wahai. Ya. Tapi kalau kita tengok apa ni 14 ya tak ada wahai. Ya, mereka berkata Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Mana ada wahai? Tak ada. Yang ada wahai itulah yang ada hidden ya. Yang tak ada wahai dia adalah subjek. Ya, dia at least ada guide kat situ. Ada guide ya. Dekat translation dia tu. Jadi Ustaz, kita boleh tanya lagi satu soalan daripada surah Ali Imran ni. Yang mana? Ayat 195. Okey, apa soalan dia? Baris 3 yang waqatalu waqutilu. Ini agak-agak dia punya root word is qatala, bunuh, betul? Baris ketiga, okey, waqatalu waqutilu. Okey, soalannya apa tadi? Soalannya root word dia qatala. Ya, betul tak? Qatala, betul. Asalnya qatala. Tapi kalau qatalu dia bukan qatala, dia qatala panjang. Itu akan nak tanya soalannya. Waqatalu waqutilu. Dia from the root word tu diubah-ubahkan jadi maknanya lain. Maknanya mereka membunuh dan mereka dibunuh. So, bukan. Tak betul. Tak betul. Waqatalu mereka memerangi, bukan mereka membunuh. Kalau ada terjemahan tu salah terjemahan tu. Oh, ni kat sini membunuh, Ustaz. Tak betul. Kalau membunuh, waqatalu, pendek. Tapi kalau waqa, kan panjang tu. Kan ada huruf, ada tanda mat tu. Waqatalu. Jadi, memang kena tengok kamus. Sebab kalau qatala, okey, mari kita tengok. Ya. Dia tengok kamus untuk membuktikan apa ni kesilapan dalam terjemahan. Tu biasa sebab Quran 30 juzuk. Ya. Walaupun ada proofreader, tapi dia boleh buat salah. Minta maaf lah. Ya. Sebab tu, ya itulah. Itu kadang pelajar tak nak buat apa ni, ya, dia tak nak minta ustaz yang supervise dia punya paper tu macam tu lah. Ya, pasal ustaz ni meticulous sikit ya. Dia memang detail sebab ini makna Quran, kita tak boleh main-main. Okey, kita tengok dulu. Qatala, ya. Mari kita tengok kamus kita qatala. Muka surat berapa qatala? Ya, kemudian kita tengok qatala pula ya. Jumpa tak? Qatala ya. Qaf talam ya. Qaf talam. Qaf talam ya. Muka surat berapa tu? Qaf talam muka surat 168. Masih buka 168 kamus ya. 168 qatala. Bawah ya, kat bawah. 1 2 3 4. Sebelah kiri bawah. Sebelah kiri, ya, 4 daripada bawah. Jumpa? Jumpa. Okey. Qatala yaqtulu, maknanya membunuh. Ya, bukan memerangi tu. Memerangi salah tu. Membunuh saja. Ya. Qatala. Mari kita tengok qatala pula kalau ada. Ya. Kita tengok pula qatala. Qaf alif ya. Mari kita tengok qatala pula.
Mana kau ni? Jumpa tak? Ni fa ya. Fa. Qaf ya. Qatala. Qatala. Kalau ada lah. Ada ke tak ada? Tak ada ya. Ada Ustaz. Tak ada ya. Tak ada ya. Tak ada. Okey. Tak ada lah. Tu masalah dia tu ya. Kamus ni kamus ya dah. Kamus RM10 macam tu lah ya. Jadi kena pergi kamus besar pula. Jadi Ustaz nak bagi tahu kalau qatala balik pada muka surat 168, qatala ya itu membunuh. Tapi dalam Quran tadi qatalu qa ya. Dia qa. Jadi kalau qatala pendek bermakna membunuh. Kalau qatala panjang qa tu maknanya memerangi. Ya, memerangi bukan membunuh. Membunuh qatala pendek. Okey, kita balik pada ayat tadi, ayat 195 ya, muka surat 76. Tak tahulah yang lain-lain ni, diam je ya, takut tak boleh terikut ya. Tapi macam tadilah, kalau perempuan tak dapat, tuan-tuan tak dapat, tuan-tuan kena tanya, kena bercakap. Baru tak tahu ya, macam mana situasi tuan-tuan dan perempuan. Okey, tengok balik ayat tadi. Waqatalu, dan mereka memerangi. Waqutilu, dan mereka dibunuh. Baru betul. Ya, jadi kalau orang yang beriman ya, baca daripada falazi tu. Baris yang kedua, falazi, maka allazina hajaru, orang-orang yang telah berhijrah ya, Nabi dan para sahabat lah berhijrah tu. Wa ukhriju, mereka dikeluarkan, mereka dihalau min diarihim, daripada kampung halaman mereka. Daripada mana kampung halaman mereka? Mekah lah. Nabi kan dihalau daripada Mekah. Ya, nak dibunuh ya. Wa uzu fi sabili, dan mereka disakiti, mereka dicederakan fi sabili, dalam usaha mereka, dakwah mereka. Ya, dalam dakwah ya, pada jalan Allah tu, mereka ada yang ada yang dibakar ya, ada yang dibunuh ya, ada yang dijemur tengah-tengah panas, macam Bilal bin Rabah letak batu. Semua tu wa uzu ya fi sabili, pada jalanku. Wa qatalu ya, dan mereka memerangi. Tapi dalam perang Badar, perang Uhud, mereka memerangi. Wa qutilu, dan ada yang dibunuh ya, ada yang mati dalam perang Uhud contoh. Sayyidina Hamzah ya, dia memerangi orang kafir tapi dia dibunuh ya. Mus'ab bin Umair dibunuh. Itu kena balik pada sirah lah tuan-tuan. Walaupun kita belajar bahasa Al-Quran, belajar bahasa Arab ya, jadi bila kita terjemahkan Quran tu kena tengok daripada sirah, baru kita tahu cerita dia. Macam-macam nak kena belajar tuan-tuan. Itulah isu dia. Ya, sebab maknanya perkataan qatala tu kalau panjang pendek mengubah makna ya Ustaz ya. Dia menambah makna. Ya, dia bukan mengubah, dia menambah makna secara umum. Sebab qatala membunuh, qatalu ya, dia bukan membunuh, dia memerangi. Tapi memerangi itu ada tak sampai membunuh? Ada. Pasal dia pakai pedang juga. Ya, Sayyidina Hamzah telah memerangi Abu Jahal. Bukan Abu Jahal dah mati dah. Nah, dalam perang Badar lah, okey ya. Sayyidina Hamzah dalam perang Badar, Sayyidina Hamzah telah memerangi Abu Jahal. Bila dia memerangi itu dia pakai apa? Mesti dia pakai tombak, dia pakai pedang, dia pakai apa? Ada tak ya niat untuk membunuh orang jahat tu? Ada. Jadi makna membunuh tu masih ada dalam tu. Tapi dikembangkan lagi menjadi memerangi. Sebab kalau membunuh memang tujuan dia nak bunuh orang. Tapi kalau memerangi ya, bukan untuk membunuh ya, tapi kalau tak ada pilihan ya, jadi membunuh juga. Macam itulah cerita dia. Makna dia bertambah. Ya, dia mengubahlah sikit makna tapi dia bertambah makna dia. Okey, kat mana Tun? Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Selesai ya. Jadi yang itu ya. Saya cakap qatalu tu berperang kan? Macam mana? Mereka berperang. Yalah, tu bukan memerangi tadi. Memerangi. Okey, yang kalau qitalun peperangan. Qital tu peperangan. Akak kena tengok kamus baru nampak. Ya, Mana yang panjang tu dekat ta tu, bukan kat kaf tu kan? Dekat kaf. Yang qitalun. Qitalun pasal dia masdar, dia noun, dia verbal noun. Kalau akak membezakan dua benda yang daripada planet yang berbeza. Sebab qatalu dia verb. Qitalun dia noun. Macam mana kita nak beza? Kita kena beza tu apple to apple.
Kita tak boleh beza satu verb, satu noun, tiba-tiba kita tak boleh lah. Okey. Okey ya. Jadi kitalun betul. Ta tu panjang. Kitalun sebab dia noun. Kalau qatalu mana dia noun tu verb. Ya. Jadi qatalu itu verb dia, past tense verb dia. Tapi kalau kitalun tu apa? Kitalun tu adalah verbal noun untuk qatalu. Dia verbal noun ya untuk qatalu. Qatalu past tense verb ya. Kalau kitalun dia adalah verbal noun. Verbal noun daripada verb dia apa? Daripada qatalu. Sama. Ya, benda yang sama. Kena tengok kamus kalau tak percaya ya. Tapi kamus kita tak ada qatalu, tak ada. Dia tak cukup perkataan. Ya, sebab perkataan yang ada pun dah berlambak dah beribu dah ya. Kena ambil besar lagi macam itulah. Itulah risiko bila kita pakai kamus kecil. Ya, kita kena pakai buku besar sikitlah ya. Tapi tak apalah, bukan tuan-tuan dan puan-puan punya tugasan, tu ustaz lah yang guide tuan-tuan ya. Okey, ada lain silakan. Ada apa nak tanya? Bagi clear. Ya, especially kalau daripada Quran ya. Ambil sebenarnya kita bulan Ramadan memang kena banyaklah tengok Quran. Ada tak ada? Tak ada ya. Okey, kalau tak ada ustaz move on ke benda lain ya. Ada soalan silakan. Ada apa? Tak ada ya. Okey, kalau tak ada ustaz nak pergi jauh sikit ya. Okey, ini saja nak kongsi saja ya. Ini selalu kita jumpa. Ya, sebelum kita pergi tempat lain tu. Huruf ma ya. Ini detail lah ya, ma. Jadi ma ni dipanggil ma Hijaziah ni sesuai bacaan penduduk Hijaz. Hijaz ni kat mana? Hijaz ni Mekah Madinah lah. Mekah Madinah ya. Orang-orang sana dia guna ma tu, fungsi dia untuk laisa. Ya, kalau ma makna tidak kan biasa. Ma apa yang, ma tidak. Ya, manafi. Kalau laisa juga penafian, denial ya. Jadi dia menyebabkan apa ya? Dia punya noun datang selepas tu kita kena baca fathah. Ma haza basyaran contoh. Ya. Sebenarnya ma di situ maknanya laisa haza basyaran. Laisa haza basyaran. Ya, ini cerita tentang Nabi Yusuf ni. Pasal Nabi Yusuf ni handsome pada zaman dia ya. Kalau banding dengan Nabi Muhammad lagi handsome. Ya, itu dari segi akidah kita percaya macam tu. Ya. Sebab Nabi Muhammad ni yang terbaik lah ya. Dia insan kamil ya. Dia Mr. Perfect. Jadi dah tentulah dia paling baik daripada orang lain. Dari segi kesabaran, dari segi apa kita panggil akhlak ya, dari segi kepintaran ya, dari segi handsome, tampan. Dah tentu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Jadi cerita Nabi Yusuf ni ya, dia orang cantik, orang handsome ya, orang tampan. Ya, jadi bila dia datang ke majlis mak angkat dia, yakni Zulaikha, maka dia datang daripada atas, dia duduk di peringkat atas, dia turun. Orang perempuan semua tengok, semua sampai melopong ya. Sampai pisau di tangan mereka tu terpotong jari-jari mereka. Ya, dan mereka kata mahaza ya, mahaza basyaran, ni bukan manusia ni. Jadi ma di situ, ma apa tu? Ya patutnya mahaza basyarun. Pasal apa baca mahaza basyaran? Kita belum tengok lagi. Kerana ada laisa haza basyaran. Sebab kalau laisa, dia akan menyebabkan ya, noun tu, basyar tu, dia baris fathah. Ya, seolah-olah macam dia tu jadi objek pula, basyaran. Kan objek tu, nampak macam objek, dia bukan objek. Ya, dia adalah noun ya, yang ditukar baris, yang difathahkan disebabkan makna ma tu adalah laisa. Laisa makna bukanlah, tidaklah. Ya, lelaki ini, haza tu makna Nabi Yusuf, basyaran seorang lelaki. Patutnya mahaza basyarun. Ya, dia bukan apa objek, pasal macam basyaran. Tapi tak, kita baca juga ya basyaran kerana dia adalah noun yang datang selepas laisa. Sebab ma di situ walaupun ditulis sebagai ma, tapi hidden meaning dia adalah laisa. Ya, dalam Quran untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan ada banyak hidden meaning. Yang hidden meaning tu memang kena guide lah. Ustaz kena guide tuan-tuan dan puan-puan untuk baca. Ya, kalau kita baca sendiri tak dapat. Kalau tengok terjemahan je tak dapat. Sebab terjemahan tu untuk orang awam. Ya, bila kita dah belajar kaedah-kaedah dalam bahasa Arab, kita dah bukan orang awam, kita dah satu tahap level yang tinggi daripada orang lain. Ya, tapi bukan untuk sombong tak. Ya, tapi untuk kita pula mengajar orang lain. Ya, tu cerita dia. Okey, ada apa? Silakan sebelum Ustaz pergi ke tempat lain. Ustaz, maknanya kalau kita jumpa ma followed by
fathah depan dia. So maknanya that ma tu ada different meaning ya, different hidden meaning ya. Ma tu laisa lah. Okay. Ma So tu ya. Ma that tu applies across the board lah. memanglah. Kena tengoklah ya. Tapi secara umum ma ni patutnya dia tak menyebabkan basyaron ni jadi basyaron. Patutnya ma haza basyarun. Dia balik pada hukum asal lah kan. Sebab kalau tak ada apa-apa sebab, kita balik pada domah lah. Tapi pasal apa kita baca domata ni ataupun tanwin domah? Pasal dia tak ada alif lam, kita baca tanwin lah. Tapi pasal apa di sini baca tanwin fathah? Kerana ma di depan tu membawa makna laisa. Fungsi dia, ya, berfungsi layaknya ataupun berfungsi seperti laisa. Ya, yang ini merofakkan isim ni, tuan-tuan tak faham lah ni, ya. Merofakkan isim tu maknanya menjadikan ya isim tu ya selepas dia haza tak terkesan sebab haza ni dia abnormal noun. Ini itu apa semua kan dia abnormal, dia tak berubah, dia memang tak makan saman. Tapi yang basyaran tu selepas dia. Ya. Jadi dia apa kita panggil ya, dia menyebabkan basyaran tu berubah ya, tanda daripada basyarun jadi basyaran. Ya, di sini ada isu yang berkaitan dengan apa ni subjek dan predikat lah, tapi Ustaz tak detailkan lah. Cuma bagi tahu kalau ada ma depan, kat belakang tu ada basyaran, ada baris fathah, ya, maka ma tu fungsi dia adalah sebagai apa? Fungsi dia, ya. Fungsi dia adalah sebagai laisa. Okey, tuan-tuan, Ustaz nak pergi tempat lain. Kalau ada soalan silakan. Ada apa? Kenapa tak guna laisa je, Ustaz? Itu Allah kena tanya Allah lah. Ya, bila Allah letak tu kita tak boleh nak tanya lah. Tak ada hak untuk kita tanya. Ya, kita kata Allah yang Maha Tahu. Allahu a'lam. Tu jawapan dia. Okey, maknanya kalau misalnya ada laisa, dia akan fathah ya, Ustaz ya. Akan fathah. Laisa haza basyaran. Ya, di sini tak ada laisa kan. Sebenarnya laisa tu ada tapi hidden inside the ma tu. Dia hidden, hidden. Dia punya meaning tu hidden dalam mana? Dalam ma tu. Itu yang memang challenging lah sikit ya. Tapi tak apalah, Ustaz guide lah tuan-tuan, kan dah dapat dah. Tak ada hal lah. Okey ya. Tu cerita dia. Boleh ya? Kalau Ustaz ya. Sama kan ma dengan laisa tu? Patutnya ma tak sama dengan laisa sebab ma ni macam-macam. Ada ma nafi, ma tidak kan? Ya, ma jangan, ya, ma apa yang. Ma tu macam-macam fungsi. Kalau laisa dia satu je. Bukanlah. Ya, kalau laisa. Jadi laisa tu ya, ada tak makna ma kat situ? Ada. Tapi bukanlah ma tu mesti makna laisa saja. Ma boleh tidak, ma boleh jangan, ma boleh apa yang, ya. Okey ya, itu boleh? Boleh ya? Boleh, kalau boleh kita okey, kalau boleh kita pergi kepada contoh di sini ya. Contoh ya. Jadi contoh kita adalah contoh Fatimah ya. Ni selalu orang Melayu guna ni. Benti ya, kita orang Melayu benti saja. Sebenarnya kadang-kadang bentu. Dia bukan benti all the time ya. Okey, kita tengok ayat dia. Ya, ini benti atau bentu. Dalam bahasa Arab kedua-duanya betul. Ya, bergantung kepada kedudukannya dalam kalimah. Kalimah saja mana ayat. Ya, dalam bahasa Indonesia kalimat tu ayat. Ya, bukan perkataan ya. Zahabat, ini ayat dia ya. Zahabat ya, ni kesal Ustaz. Zahabat past tense. Ya, dia past tense verb lah, tapi untuk perempuan kan. Kalau lelaki zahaba, mana telah pergi. Kalau perempuan zahabat. Ya, zahabat mana telah pergi. Zahabat telah pergi. Ya, siapa yang telah pergi? Fatimatu. Pasal apa tak ada tanwin? Pasal tak marbuta tak boleh tanwin. Ya, pasal apa dia baca domah? Ya. Fatimah kat sini dia jadi apa Kak Zainab? Fatimatu ni, Fatimah ni dia fungsi dia sebagai apa? Pelaku. Sebagai pelaku, betul. Ya, Fatimatu. Dua ya, pelaku. Jadi, masalahnya sekarang kita jumpa dengan perkataan bintu tu. Kalau Melayu, Zahabat Fatimah binti Zaid. Kita duk sebut binti. Sebenarnya Fatimah bintu. Pasal apa makna bintu? Bintu makna anak perempuan. Anak perempuan ya. Okey, kita terjemahkan. Zahabat telah pergi. Siapa yang telah pergi? Fatimah. Siapa Fatimah tu? Anak perempuan kepada Zaid. Jadi Fatimah tu domah, maka bintu tu pun domah juga. Kalau Fatimah tu dan fathah ya, maka dia pun bertukar juga ya. Mungkin binti ataupun
Sebab apa kita panggil, ya, dia bergantung kepada Fatimah tu. Jadi apa Fatimah tu? Kalau Fatimah jadi 2, maka dia domah, bintu pun domah juga. Okey, ya. Tapi bapa dia Zaidin kena baca baris bawah, kena baca tanwin kasrah. Pasal Zaidin tu second noun. Masuklah second noun pula. Kat mana first noun dia? Bintu tu lah first noun. Bintu tu first noun. Bila bintu tu first noun, maka Zaidin tu second noun. Second noun memang kasrah lah. Kalau dia tak ada alif lam, kena bagi tanwin lah. Okey, boleh, ya. Kemudian ma'a. Ma'a kita tahu, ya. Ma'a juga dia macam preposition juga. Ya, macam preposition. Jadi bila dia macam preposition, maka noun yang datang selepas dia baris bawah lah. Ma'a hindin. Boleh tak ma'a hindun? Tak boleh. Ma'a hindin. Ya. Bila hindin tu tanwin kasrah, maka binti pun ya kasrah juga. Tak pasal pun tak baca hindin bintu, tak boleh. Dia bintu binti ni dia akan ikut noun depan dia tu. Dia follow. Ya, kalau Fatimatu bintu. Fatimata, ya, bergantung. Kalau Fatimata mungkin binti, ya, ataupun binta, bergantung. Pasal Fatimah dia abnormal noun. Macam bintu dia tak abnormal, dia normal. Dia boleh baca 3 cara, bintu, binta, binti. Fatimah tak boleh. Fatimatu, Fatimata saja. Ya, kita kena ambil kira benda tu. Dia challenging lah sikit tuan-tuan. Ya, kena makin banyak baca-baca Quran, tengok baca hadis apa, makin dapatlah. Okey, apa nak tanya soalan? Silakan. Haji Asy'ari, apa soalan? Kalau ada. Ya, tak ada, ya. Boleh faham, ya? Boleh faham, ya? Okey, ya, orang lain, Kak Jamaliah, okey. Ya. Silakan, yang lain-lain, silakan. Ya. Kak Nuraini senyap dia daripada tadi, ya. Setelah kita mute-kan dia senyap. Kak Nuraini ada nak tanya? Tak ada, ya. Okey, orang lain, silakan. Ada apa soalan? Ya. Tak ada, ya. Kalau tak ada, mana dah faham lah tu. Ya. Kalau dah faham, ya, kita teruskan saja. Ma'a hindin. Hindin binti aliyin. Pasal apa baca aliyin? Sebab dia adalah second noun kepada binti. Ya. Dia second noun kepada binti. Okey, apa soalan? Silakan. Okey, ada soalan? Ada apa? Tak ada, selesailah. Ya, itulah perjalanan kita pada hari ini. Ya, Ustaz tambahlah 1-2 ayat nanti, ya. Ada apa Kak Zainab? Tanya soalan untuk ayat ni. Cuma second noun for apa nama dia? Bintu. Bintu Zaidin tu dia tak ada alif lam je lah Ustaz. Dia selalu second noun kan dia ada alif lam. Alif lam kalau dia, yalah, kalau macam tadi Al-Ustaz ada alif lam kan. Tapi kalau nama orang kita tak boleh letak alif lam. Zaid takkan letak Al-Zaid. Nama dia tak ada alif lam. Nama Muhammad takkan letak Al-Muhammad, tak boleh. Memang namanya tak ada alif lam. Bila nama orang tu tak ada alif lam, kita tak tambahlah alif lam depan. Kita gantikan tanwin kat belakang. Tu jelah cerita dia. Sebab nama orang, ya, kalau di masa dia lahir tu ada alif lam, adalah. Kalau tak ada, tak bolehlah tambah-tambah. Ya, cuma kita biasa jumpa. Okeylah macam Al-Ustaz tadi kan. Ya, Al-Ustaz ada alif lam. Ya, tapi kalau tak ada alif lam, kita ganti saja dengan tanwin. Tapi dia tetap berbaris kasrah. Ya, bintu, ya, dia first noun, ya, dia tak ada alif lam, dia tak ada tanwin sebab dia first noun. Sebab ciri-ciri first noun dia tidak boleh ada tanwin dan tak boleh ada alif lam. Ya, dia tak boleh menerima tanwin, tak boleh menerima alif lam. Ya, cannot accept tanwin dan cannot accept apa ni alif lam, ya, ataupun cannot carry alif lam or either or. Ya, bukan either or, ya, neither. Ya, neither nor lah, maknanya dua-dua tak boleh. Tak boleh alif lam pun tak boleh, tanwin pun tak boleh. Itu first noun. Zaidin second noun. Bila dia second noun, dia boleh tak dibaca dengan alif lam? Boleh, tapi tak boleh lah letak pasal dia tak ada alif lam. Jadi kalau tak ada alif lam, ganti dia tanwin lah. Tapi baris dia masih bawah. Boleh tak? Ya, bintu Zaidun tak boleh. Bintu Zaidan salah.
bintu Zaidin baru betul. Ma'a dia macam fungsi dia macam apa ni, preposition juga, ya. Walaupun ada yang kata dia adalah apa? Dia adalah termasuk kategori noun, ya. Tapi tak apa, kita faham je dulu bahawasanya dia tu macam preposition. Jadi Hindun, ya, Hindun dia datang selepas preposition baris bawah lah. Ya, dia bukan Hindun, kita baca Hindin. Pasal apa? Sebab dia normal noun, boleh tanwin, datang selepas ma'a, baris dia ialah tanwin fathah, tanwin kasrah, Hindin. Binti, ya, binti tu menerangkan tentang Hindin tadi. Siapa dia Hindun tu? Hindun tu adalah anak perempuan kepada Ali. Tadi kalau Fatimah anak perempuan Zaid. Kalau Hindun anak perempuan Ali. Ya. Jadi kat mana Ali tu ujung sekali? Pasal apa dia baris bawah? Pasal apa dia tanwin fathah, tanwin kasrah? Kerana dia second noun. Second noun boleh tanwin atau alif lam. Oleh kerana tak ada alif lam, maka dia ada tanwin di belakang. Itu habislah cerita dia. Macam itulah cerita. Apa makna dia? Ya. Fatimah anak perempuan kepada Zaid telah pergi bersama dengan Hindun anak perempuan kepada Ali. Ya, jadi ada 2 orang lah pergi ni. Ya, ada 2 orang. Walaupun ada 4 nama, tapi ada 2 orang yang terlibat. Ya, 4 nama tapi ada orang yang terlibat. Ya, yang terlibat tu ialah Fatimah, yang kedua ialah Hindun. Tapi kat sini ustaz kata Hindin, pasal apa tak kata Hindun? Tak bolehlah kata Hindun sebab dia datang selepas ma'a. Macam mana nak baris domah pula? Ya, baris kasrah lah. Okey, ada apa? Silakan. Ustaz, pelaku dia wajib akhir tu domah kan? Okay. Akhir domah. Akhir wajib. Macam mana? Dia mesti berbaris domah lah ujung dia tu. Macam yang mana? Sahabat Fatimatu. So Fatimatu tu domah. Because domah dia pasal dia 2 tadi. Yalah, itu memang sifat pelaku kan. Ya, sebenarnya tanwin, tapi sebab Fatimah dia abnormal noun, dia tak boleh tanwin lah. That's why dia hanya domah saja. Patutnya tanwin domah. Kalau Muhammadun tanwin domah lah. Ustaz, dia mesti nak tanwin domah atau domah lah, tak boleh fathah. Tak kan? boleh. Sebab kalau fathah dia jadi objek pula. Ataupun dia datang selepas ya tadi, ya Rabbana. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Kat mana wahai tu? Hidden. Jadi bila dia hidden, Rabbana tetap baca Rabbana. Asalnya ada ya Rabbana. Ya. Okey, ada apa lagi? Silakan. Ya. Ada apa? Tak ada, ya. Kalau tak ada, kita pergi jauh sikit lah. Ya, kita tengok satu ayat sebelum kita tamat. Ya. Tengok bawah dia. Contoh-contoh tu banyak ya. Tapi kita tengok contoh-contoh yang kita kata boleh kita bantu kita lah untuk faham ya. Mungkin sebahagian kita dah pernah tengok ya. Kita dah pernah tengok 14 dah pernah tengok depan dia. Ayat yang ke berapa ni ya. 12 ni contoh. Okey ya. Ni kita tengok balik. Surah Kahfi tadi ayat 1. Ya, alhamdulillah. Ya, ambil contoh ni ya. Contoh terakhir sebelum kita tamat. Alhamdulillah allazi anzala ala abdil kitab. Ni Ustaz dah bagi dia detail dia. Alhamdulillah. Pasal apa dia alhamdulillah? Ya, sebab dia adalah subjek. Sebab tu alhamdulillah. Ya, macam tadi Fatimatu kan. Tapi Fatimatu tu dia datang selepas verb. Oleh kerana tu dia jadi 2 kan. Tapi alhamdulillah dia subjek. Bila dia subjek, baris dia dhammah. Alhamdulillah. Tak boleh baca alhamdi tak boleh. Alhamdulillah, ya. Jadi alhamdulillah ni kalau kita terjemahkan segala puji, ya. Segala puji lillah, bagi Allah. Segala puji itu bagi Allah, ya, lillah ni. Ya, yang Ustaz highlight ni lillah, bagi Allah. Ya, dia adalah noun yang datang selepas partikel li tu.
Alhamdulillahi. Lillahi. Lam tu ada lam. Ya. Kemudian kita ada allazi. Ya, kalau kita ingat lagi dulu kita panggil relative pronoun. Dia allazi ni ya, dia noun juga. Pasal apa kita kata dia noun? Ada alif lam depan, allazi untuk lelaki seorang. Kalau ramai allazina. Kalau perempuan allati. Ya, itu dalam Quran memang lambat-lambatlah jumpa tu. Kemudian kita pergi pada dia punya past tense verb. Past tense verb ni ada berapa? Ada 4 huruf. Anzala. Ya, telah menurunkan. Anzala. Ya, ni tuan-tuan jangan kata dia present tense ya. Tadi ustaz kata ada hamzah depan. Ya, hamzah depan tu kalau dia additional. Dekat sini anzala ni adalah original hamzah. Dia memang hamzah nun zailam. Dia memang originally dia 4 huruf. Anzala. Dia anzala. Apa makna anzala? Anzala maknanya telah menurunkan. Tapi kalau asal-asal nazala lah. Asal dia 3 huruf nazala. Nazala makna telah turun. Kalau anzala telah menurunkan. Ada beza tak? Telah turun dengan telah menurunkan. Apa beza dia? Apa Kak Mariatun? Kalau telah turun berapa orang? Berapa pihak? Telah turun. Ustaz, saya ada distraction sikit tadi. Minta maaf, Ustaz. Tak apa, ya. Ini jawab yang ni je. Apa beza telah turun dengan telah menurunkan? Beza dia telah menurunkan. Akak punya connection tak bagus. Tak apa. Okey, tak apa. Kita bagi orang lain pula, ya. Apa Haji Asyari? Apa beza telah turun dengan telah menurunkan? Dua-dua pasti. Ya. Satu aktif, satu pasif. Satu aktif, satu pasif, ya. Salah. Salah. Telah turun tu ada objek. Telah turun ada objek? Mana ada objek? Kan turun kan ada objek. Betul. Jadi Ustaz, sebab tu Ustaz tanya tadi, ada berapa pihak yang terlibat? Kalau telah turun, satu pihak je. Ahmad telah turun, dia seorang-seorang je. Tapi kalau Allah telah menurunkan, 2 pihak. Ada Allah dan pihak yang telah diturunkan. Contoh, Allah telah menurunkan Al-Quran. Ya, jadi ada 2. Ada Allah yang telah menurunkan dan ada kitab yang telah diturunkan. Ya, jadi dia ada 2. Dia ada objek lah senang ceritanya. Kalau telah turun tak ada objek. Kalau telah menurunkan ada objek. Ya, anzala telah menurunkan. Apa yang Allah telah turunkan? Alkitab. Alkitab duduk di ujung sekali. Patutnya ayat ni alhamdulillahillazi anzalal kitab dulu. Ya, anzala lepas anzala ni yang Ustaz highlight ni patut terus kitab. Tapi tak, bahasa Arab dia tak mesti objek datang selepas verb. Dia boleh di tengah-tengah tu ada benda lain. Ala abdihi boleh. Ya, ala preposition ke atas, abdihi hambanya. Pasal apa baca abdihi? Ya. Pasal apa baca abdihi? Sebab dia datang selepas preposition ala. Itulah jawapan dia. Okey, ada apa silakan? Ustaz, Ya, silakan. apa ni ayat ni kita buat bila tahu first time dulu? 9 hari bulan 10 tahun 21. Ayat yang sama. Ya, tak apa. Ada penambahan nota. Telah turun dengan telah menurunkan. Tak ada dalam nota dulu. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama. Okey, ada apa-apa silakan. Kalau tak ada, kita call it a day lah. Ya, pasal nak azan tu. Kalau tak ada apa lah. Tak ada apa ya. Ya, Kak Zainab. Abdi itu compound noun kan? Abdi compound noun. Abdi first noun, he second noun. Betul. Terima kasih kerana dapat melihat. Bukan semua orang nampak. Ya, sebab dia kata abdi kan one word tak? Abdi itu two. Ya, two words. Ada 2 noun. Abdi, noun yang pertama. He itu noun yang kedua. Hamba-nya. Nya tu second noun. Yang nya tu kadang kita tak perasan ya. Jadi alhamdulillah sekali lagi dia subjek, lillahi ya, dia partikel li, Allah tu noun dia yang datang selepas partikel baris bawah. Allazi dia pronoun ya, alif lam dia noun. Anzala dia punya past tense verb 4 huruf. Kemudian ala preposition dia. Abdihi second noun, first noun second noun. Alkitab jadi objek. Allahu akbar, Allahu akbar. Okey ya. Tuan-tuan ada apa?
tak ada kalau tak ada apa, sekadar tu terima kasih pada persatuan Wanita Islam Prihatin, pada Haji Nazri sebagai host dan pada yang lain-lain ya. Terima kasih kerana kita panggil sudi lagi meluangkan masa untuk kelas kita, kelas terakhir sebelum Ramadan berakhir. Mudah-mudahan jadi amal soleh ya, kita bincang Al-Quran, kita bincang tentang agama, mudah-mudahan jadi amal soleh juga. Ya, saya Ustaz ucapkan selamat mencari malam qadar kalau qadar belum berlaku ya. Ada yang kata sudah, tak apalah ya, alhamdulillah. Kalau belum, mudah-mudahan Allah kurniakan malam qadar kepada kita dan menerima ibadah Ramadan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam.